Bismil- Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah SWT kerana sempat diberi kesempatan untuk bersama untuk saya berkongsi ilmu yang sedikit ini dengan tuan-tuan dan puan di luar sana di alam maya. Syukur kita telah melangkah ke Ramadan yang ke-15 hari ini, esok insya-Allah. Dan saya juga ada pilih Ramadan, tajuk untuk kali ini adalah Ramadan Madrasah Tarbiyah dari Iqra ke Teknologi Qalam, akhirnya takwa. Apa yang saya nak sampaikan bahawa di bulan Ramadan ini kita selalu dinamakan Madrasah Tarbiyah. Ia juga adalah bulan Al-Quran dan di sini ayat pertama yang diturunkan suruh kita membaca, yakni Iqra. Di dalam ayat pertama ini ada juga disebut kalimah qalam dan Ramadan juga kita faham bahawa akhirnya natijahnya hasilnya adalah kita bertakwa. Jadi ini antara intipati yang saya nak kongsi pada hari ini. Jadi kita tengok bahawa mukjizat Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh, mukjizat Nabi Musa, tongkat boleh membelah lautan, dan juga Nabi Yunus ditelan ikan hiu, dan Nabi Yunus survive dalam perut ikan. Bagaimana tapi bahtera Nabi Nuh, tongkat Nabi Musa dah tak ada dan tidak boleh yang dipakai sekarang. Tapi mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran masih di tangan kita. Al-Quran masih kita boleh baca dan gunalah mukjizat. Ini yang saya rasa poin pertama saya nak kongsi bahawa mukjizat yang diberikan pada Rasulullah SAW itu masih ada dan masih mampu untuk kita baca dan mengambil iktibar. Jadi gunakanlah sebaik mungkin. Okey, saya nak sentuh ayat, nak quote ayat Quran surah Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman yashhadu minkum al-syahra falyasum. Jadi maka masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu adalah bulan Ramadan yang padanya diturun Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan salah. Al-ayat Al-Furqan tu. Kalau yang ayat seterusnya, kalau kita melihat anak bulan dan kita seterusnya berpuasa. Ini yang jis ataupun ayat yang memfardukan kita berpuasa. Tapi di sini juga Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, di mana bulan Ramadan padanya itu diturunkan Al-Quran. Jadi Quran ini mukjizat yang ada pada kita yang boleh kita manfaatkan dan kadang-kadang kita lupa bahawa ini satu mukjizat yang masih yang boleh kita manfaat, tapi kita lupa, kita masih mengingatkan masa diri kita juga yang kadang-kadang kita guna masa yang ada ini pada benda-benda lain pada Al-Quran. Seterusnya saya nak quote hadis riwayat Ahmad, sanad sahih dan sanad kuat. Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu an di sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'istu liutam masalihal akhlak. Jadi sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak.
misi terpenting Rasulullah SAW ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi-nabi dulu membawa misi yang sama tapi tak sempurnakan. Kini Allah SWT membawa misi Rasulullah SAW itu untuk menyempurnakan kebaikan akhlak ini. Jadi saya nak kaitkan bahawa Iqra, Ramadan, Iqra, Al-Qalam dan akhlak itu sendiri, yakni takwa. Ini antara jis yang saya ataupun poin-poin yang kita akan kongsi bersama. Jadi ini ayat yang saya masukkan, ayat surah Al-Alaq yang saya akan kaitkan baca. Allah itu akram dan mengajar kita bagaimana menggunakan kalam, dan kalam ini saya akan kaitkan dengan komputer. Ini ayat Al-Alaq itu, ayat yang pertama 1 dengan 5, tapi saya akan baca surahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a, ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'ala huda aw amara bittaqwa, ara'aita in kazzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahina nasfa'an fa'abin nasiyah nasiyatin kazibatil khati'ah. Okay. Falyad unadiyah sanad uzzabaniyah kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Terjemahannya, bacalah dengan mencipta nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak ketahuinya. Selalunya saya akan baca 1 hingga 5. Tapi kali ini saya nak habiskan sampai 19. Agak menarik ya, bahawa di sini Allah suruh kita baca kaitkan allazi 'allama bil qalam, yakni Allah yang mengajar manusia dengan pena, ataupun saya yang faham Allah mengajarkan kita dengan kalam, dan dia mengajar manusia apa yang tidak ketahuinya. Dan saya faham di sini bahawa setelah kita mengajar atau kita menggunakan kalam, kita akan tahu apa yang kita tidak tahu sebelumnya. Seterusnya Allah ayat ini sekali-kali tidak sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Ini karakter manusia, dia rasa dia melebih, dia terlebih, dia orang dah cukup. Kerana melihat dirinya serba cukup, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Di sini 2 kali ya Allah mengingatkan kita. Pertamanya kita asal usul kita, yang ini segumpal darah. Kini Allah mengingatkan kita, kita akan kembali pada Allah. Dan bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia melaksanakan solat, bagaimana pendapatmu jika dia dilarang solat itu berada di atas petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan? Okey. Bagaimana pendapatmu jika dia melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahawa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia tidak berhenti berbuat demikian, nescaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, iaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah menyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatlah dirimu kepada Allah SWT. Saya nak kaitkan di sini dengan ilmu, dengan Al-Quran, ilmu madrasah tarbiyah, dan manusia yang merasakan mereka ini serba cukup, dia melampaui batas, dan di sini akhirnya hukuman bagi orang-orang yang mendusta dan durhaka.
Agak menarik bila kita tengok tafsir Al-Azhar, Pak Hamka, Profesor Pak Hamka. Jadi saya ambil daripada Profesor Pak Hamka, tafsir Al-Azhar. Di sini dia quote Imam Ahmad bin Hanbal merawikan, mengatakan kepada kami Abu Razak berkata, mengatakan kepada Ma'mar, dan dia menerima dari Az-Zuhri, dan dia menerima dari Urwah, dan Urwah menerima daripada Aisyah, dan Aisyah berkata, Aisyah, mulanya wahyu datang kepada Muhammad SAW satu mimpi yang benar. Ini macam sebab nuzul ataupun background ayat ini. Satu mimpi yang benar dalam tidur, maka tidaklah beliau bermimpi satu mimpi melainkan dia datang sebagai cuaca subuh. Kemudian itu timbullah pada beliau keinginan hendak bersepi-sepi, lalu pergi ke beliau ke Gua Hira bertahanut, artinya berta'abud, menyembah Allah SWT beberapa malam yang dapat dihitung. Untuk beliau disediakan perbekalan, kalau setelah hasil beribadat demikian, beliau pun pulang kepada Khadijah. Ini mukadimahnya. Dan surah Al-Alaq 1-2, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini ayat pertama. Agak menarik, Allah SWT suruh Rasulullah SAW membaca. Dalam suku pertama saja, iaitu bacalah, telah terbuka kepentingan pertama dalam perkembangan agama itu. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW disuruh membaca wahyu akan diturunkan kepada beliau atas nama Allah. Kita boleh membaca, kita boleh menggunakan sesuatu, tapi dengan nama Allah yang menciptakan. Ini prinsipalnya ataupun konsepnya. Tuhan yang menciptakan, dan Allah mengingatkan kita ini. Dia menciptakan kita daripada apa? Menciptakan manusia dari segumpal darah. Iaitu peringkat yang kedua secara nuftah, iaitu segumpal air yang telah berpadu dari mani laki-laki dan mani si perempuan, yang setelah 40 hari lamanya air itu telah menjelma jadi segumpal darah. Dan dari segumpal darah itu kelak akan menjelma pula melalui 40 hari menjadi segumpal daging. Banyak dalam tafsir ayat lain bahawa 1400 tahun dahulu dunia perubatan tidak dapat melihat 40 hari air mani perempuan dan lelaki dan daripada menjelma, air itu menjelma menjadi segumpal darah. Segumpal darah kelak akan menjelma telah menjadi 40 hari segumpal daging mudghah. Ini detail disebut dalam Al-Quran, dan ini merupakan membuktikan bahawa Al-Quran itu berdasarkan ilmu yang benar, dan Islam itu sendiri berdasarkan ilmu yang benar. Dan bacalah dan Tuhan engkau itu adalah Maha Mulia. Ayat 3, setelah diciptakan yang pertama, beliau disuruh membaca atas nama Allah yang menciptakan insan dan segumpal darah. Diteruskan lagi menyuruh membaca atas nama Tuhan. Sedang nama Tuhan yang selalu akan diambil jadi sandaran hidup itu ialah Allah SWT, yang Maha Mulia, Maha Dermawan, Akram, Maha Kasih dan Sayang kepada makhluknya. Dia menyajarkan dengan kalam. Ini bagi saya adalah definisi kalam. Allah allazi 'allama bil qalam. Itulah kesembilan Tuhan. Allah itu lagi, itulah kemuliaan yang tertinggi yang diajarkannya kepada manusia berbagai ilmu. Dibukanya berbagai rahsia, diserahkannya berbagai kunci untuk membuka penerimaan Allah. Itu yang dikatakan oleh Pak Angka, iaitu dengan kalam. Kalam ini membuka sebagai kunci, membuka rahsia, membuka ilmu, membuka pendaran. Saya refer pada Datuk Seri Fadil dan juga Ustaz Muhammad Mustafa, bahawa bolehkah kita menganalogikan kalam itu quote unquote komputer. Kenapa saya kata begitu? Kerana kalam ini yakni pen, bila kata pen ini dia menulis, menyimpan dan menyebar maklumat. Apakah teknologi yang kalam ini atau pena menulis dan menyebar maklumat? Sekarang ini komputer. It can be a smartphone, can be anything as long as write, store and share knowledge. Dan ini kita kena pastikan bahawa Allah yang mengajarkan kita bagaimana menggunakan kalam ini. Dengan pena, di samping lidah itu membaca, Allah atau Tuhan pun mentakdirkan pula dengan pena ilmu pengetahuan dapat dicatat. Ini apa yang dicatat sekarang? Komputer. Pena adalah beku dan kaku, tidak hidup.
Tapi kalau kita tengok nanti tafsir surah Al-Qalam, tafsir Ibn Katsir agak menarik ya. Di sini Allah suruh Nabi Muhammad membaca, tapi di situ Allah menyuruh kalam itu menulis, uktub. Namun yang dituliskan oleh pena itu adalah berbagai hal yang difahamkan oleh manusia, mengajari manusia apa yang kita tak tahu, yang tidak tahu sebenarnya. Ini nota saya, Allah menyuruh membaca serta mengajar menggunakan kalam dan mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Selain membaca, Allah mengajar kita menggunakan teknologi kalam ni. Kalam, yakni teknologi yang kita lihat, menulis, menyimpan dan menjemah maklumat. Berkata Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Pak Amka quote dalam tafsirnya, tidak didapat kata-kata yang lebih mendalam dalam alasan yang lebih sempurna dari ayat ini. Ialah menyatakan kepentingan membaca dan menulis ilmu pengetahuan dalam segala cabang dan bahagiannya. Dengan itu mula dibuka segala wahyu yang akan diturun di belakang. Maka kalau kaum muslimin tidak mendapat petunjuk dengan ayat ini dan tidak mereka perhatikan jalan-jalan buat maju, merobek segala selubung pembungkus yang menutup penglihatan mereka selama ini terhadap ilmu pengetahuan atau merampalkan pintu yang selama ini terkunci mereka terkurung dalam bilik gelap sebab dikunci erat-erat oleh pemuka-pemuka mereka sampai mereka meraba-raba dalam kegelapan bodoh. Dan kalau ayat pembuka wahyu ini tidak menggetarkan hati mereka, maka tidaklah mereka akan bangun lagi selama-lamanya. Ini yang dikatakan oleh Pak Amka. Bagi saya, beliau mengatakan ayat ini membantu untuk kita menanam semangat untuk kita explore ilmu dan juga teknologi. Itu yang saya faham. Jadi saya nak kaitkan nota di saya di sini bahawa teknologi kalam, teknologi komputer, quote unquote, sekarang menjadi teknologi terpenting dalam membaca, menulis, menjabat ilmu, dan ayat ini membantu kita dalam ilmu teknologi maklumat. Sekarang ini dalam PKP, kita lebih kerap menggunakan teknologi daripada kita bukan masa bukan PKP. Jadi sekarang ni saya banyak meeting, banyak mesyuarat, banyak bagi kuliah dan tazkiyah kuliah dan dalam through Zoom, Meet dan Webex, Cisco dan sebagainya. Dan ini bagi saya ini semuanya adalah teknologi kalam. Dan kalau Pak Hamka mengatakan kalau kita tidak melihat ataupun dalam Pak Hamka quote Syekh Muhammad Abduh ni, kalau kita tidak melihat ayat ini untuk ilmu pengetahuan teknologi, maka agak malang agak malang. Bagi saya, kalau saya nak fahamkan lagi bahawa kalau kita tidak melihat kepentingan teknologi ataupun explore innovation teknologi, bahawa ini kita gagal dalam memahami ayat Quran ini. Dan saya nak dalam Hamka juga quote Ar-Razi menguraikan dalam tafsirnya bahawa pada dua ayat pertama disuruh membaca di atas nama Tuhan yang telah menciptakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah mengandung kudrat dan hikmat dan ilmu dan rahmat. Kudrat, hikmat, ilmu dan rahmat. Semuanya adalah sifat Tuhan. Dan pada ayat yang seterusnya, seketika Allah, Tuhan menyatakan mencapai ilmu dengan kalam atau pena, adalah satu isyarat bahawa ada juga di antara hukum yang tertulis yang tidak dapat difahamkan kalau tidak didengarkan dengan seksama. Bagi saya, Ar-Razi, saya faham bila baca Ar-Razi ini, Allah menyatakan mencapai ilmu dengan teknologi kalam ataupun sini dikatakan pena. Tapi bagi saya, any information technology, any kalam teknologi, macam kita pakai Zoom sekarang ini, macam kita pakai Webex, Internet of Things, Internet of Everything, AR 4.0, ini adalah satu kalam teknologi. Tapi Prof. Dr. Siddiq Fadil mengingatkan saya, Fauzan, kita tidak boleh mengatakan kalam ataupun pena itu, kalam itu sama dengan komputer. Saya faham. Maksud dia, kita tak ada samakan bahawa kalam itu macam komputer kita, yakni ada keyboardnya, ada monitornya, ada ALU, Arithmetic Logic Unit, ataupun ada control unit. Tapi fungsinya adalah menulis, menyimpan dan maklumat. Kita tak boleh katakan bahawa Allah itu bersemayam di atas kursi sama dengan kursi kita. It is beyond our imagination.
Seterusnya di ayat 6 dan 8 Profesor Hamka mengatakan kala, di sini arti yang tepat dari kala ialah sungguh atau sungguh nian. Inilah peringatan pada Rasulullah SAW sendiri yang akan menghadapi tugas-tugas yang berat menjadi Rasul dan berhadapan dengan manusia, dan manusia itu pada umumnya mempunyai sifat yang buruk. Sifat yang buruk, iaitu kalau dia merasa dirinya telah bercukupan. Ini telah diterang. Bila manusia itu rasa dia dah hebat, dia dah cukup, telah menjadi kaya raya dengan harta benda atau bercukupan kerana orang dihormati orang, disegani dan dituakan dalam masyarakat. Jadi ini bahaya dia. Sesungguhnya manusia itu suka sekali melampaui batas. Lantaran dia melihatnya dia sudah berkecukupan. Lantaran itu dia tidak merasa perlu lagi menerima nasihat dan pengajaran dari orang lain. Jadi tak perlu baca Quran untuk pedoman, tak perlu dengar orang nak tegur. Dia rasa dia lebih hebat. Maka hiduplah dia menyendiri, takut akan kena, dan harta bendanya yang berlebihan itu tidak lagi dipergunakannya untuk pekerjaan yang manfaat. Na'udzubillah. Padahal ini Allah mengingatkan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kita kembali. Kita akan kembali pada Allah SWT. Dan ayat 9 dan 14, sebab turunnya ayat lanjutan 9-14, bahawa setelah datang ayat merintahkan Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dan seruannya kepada penduduk Mekah, banyaklah orang yang benci dan marah. Ini saya nak tunjuk bahawa bila kita berdakwah ni adalah orang benci. Bila nak sampaikan ayat-ayat Allah adalah orang tak suka. Di antaranya ialah orang-orang yang sifat yang telah dikatakan pada 6-8 yang merasa dirinya bercukupan dan hidupnya melanggar dan melampaui batas. Seorang dari mereka yang sangat terkemuka ialah Abu Jahal. Dia benci benar kepada Rasul sebab beliau menyuruh menghentikan menyembah berhala dan supaya orang hanya menyembah kepada Allah Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW dengan tidak peduli kepada siapa pun, pergi sembahyang di Kaabah menyembah Allah menurut keyakinannya dan cara yang dibimbingkan Tuhannya. Rasulullah dia tak peduli. Nabi Muhammad SAW tak peduli, terus continue untuk menyembah Allah SWT. Dan menurut sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, setelah Abu Jahal mendengar dari kawan-kawannya bahawa Muhammad telah pernah sembahyang seperti itu di Kaabah, sangat murkanya, Abu Jahal murka sampai berkata, kalau saya lihat Muhammad itu sembahyang di dekat Kaabah akan saya injak-injak kuduknya. Seketika ancaman Abu Jahal itu disampaikan orang kepada beliau, yakni Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kalau dia berani malaikatlah yang akan menariknya. Jadi ini macam kita lebih kenapa ayat seterusnya mengatakan bahawa Allah akan tarik orang yang menipu ini, orang yang melarang solat ini, dengan ubun-ubunnya. Adakah engkau perhatikan kepada keadaan orang itu, iaitu orang yang mencuba hendak menghalangi seorang hamba yang dicintai Allah dan mengejarkan sembahyang kerana cinta kepada dan tunduknya kepada Tuhan yang mengutusnya jadi Rasul. Bagaimana ponggah dan sombongnya orang yang mencegahnya sembahyang itu, sehingga maka benarkah kekuatan yang ada padanya sehingga dia sampai hati berbuat demikian. Adakah engkau perhatikan jika dia ada atas petunjuk? Ayat 11. Cuba engkau perhatikan dan renungkan siapa yang akan menang di antara kedua orang itu. Orang yang menghalangi orang sembahyang dengan orang yang memperhambakan dirinya kepada Allah SWT. Apakah lagi jika jelas nyata bahawa orang yang memperhambakan din ini dan telah akui Allah pula bahawa orang itu hambanya, yakni Rasulullah SAW, berjalan di atas yang benar, yang mendapat hudan, mendapat petunjuk dan bimbingan dari Tuhan, atau dia menyuruh kepada bertakwa. Ayat 12. Dapatkah orang yang sombong, ponggah, merasa diri cukup dan kaya itu dapat mengalahkan hamba Allah yang sembahyang, bertindak menurut tuntunan Tuhan, menyuruh manusia supaya bertakwa kepada Allah? Sebandingkah dia di antara keduanya itu? Cuba perhatikan. Saya melihat ayat ini bukan saja address pada Rasulullah SAW, tapi juga pada orang yang menjalankan dakwah. Bahawa Allah akan memenangkan pada orang-orang yang bertakwa dan orang yang solat, yang menurut perintah Allah SWT. Dan seterusnya ayat 19, ubun-ubun yang penuh yang dusta, yang penuh kesalahan. Ditarik ubun-ubunnya artinya kerana kepala dan orang itu sudah kosong dari kebenaran, isinya hanya dusta dan bohong, kesalahan dan nafsu jahat
artinya dia pasti akan mendapat hukuman yang kejam dari Tuhan, dari Allah SWT. Di sini kalau kita tengok ayat yang surah Al-Alaq ini, bahawa kazibatun, orang yang berbohong ini punishmentnya amat berat. Dia akan ditarik teruk ubun ataupun forehead. Saya teringat student saya, Rumaisha, bila dia buat final year project, dia from Turki, dia buat di kuliah ICT di UIA. Dia buat lie detector. Selalu di barat dia buat lie detector dengan tangan dan jari letak ni, dia berbohong adalah dia punya machine indikatornya tunjuk kalau tu berbohong. Tapi bila dia buat lekat pada forehead ini atau ubun-ubun, indikator tu lebih tepat dan lebih accurate. Itu bagaimana saya nak bahawa Al-Quran itu menyatakan ayat yang benar. Yang benar. Okay. Apabila yang kita lihat sejak dari ayat 6, nampaklah bahawa Allah membesarkan semangat Rasulnya dan memperteguh hati Nabi Muhammad SAW di dalam menghadapi musuh. Keyakinan bahawa diri sendiri adalah pihak yang benar, iaitu pangkal kemenangan yang tidak akan dapat diatasi oleh musuh. Dan penutup penting sekali, iaitu hendaklah kita sujud. Ini ayat ujungnya, kita sujud. Selalu mendekati Tuhan. Selalu ingat kepada Tuhan, sebab rasa dekat kepada Tuhanlah sumber kekuatan pribadi yang tidak akan pernah dapat dipatahkan. Saya nak kaitkan sujud dekat dengan Tuhan, muqarrabin, dengan catatan Dr. Siddiq Fadil dengan bahawa kalau kita dekat kita mencapaikan hikmah. Okey, ini yang Dr. Siddiq Fadil dan menghuraikan ayat 1 dengan 5 ini. Dalam tajuk tarbiyah, beliau mengatakan Islam tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Itulah Islam. Demikianlah hakikat gerakan Iqra yang mengawal kebangkitan Islam. Revolusi intelektual berintikan kesedaran tauhid. Jadi gerakan berdasarkan ilmu itu adalah Islam. Bukan sentimen, bukan emosi, bukan semangat semata-mata, tapi berintikan kesedaran tauhid yang menghasilkan keberanian bersikap, menolak kebatilan dan kezaliman dan berhujung dengan kepatuhan mutlak kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Dalam kaitan inilah perlu kita melihat semula tarbiyah harakiah sebagai proses merubah diri yang tidak terhenti sebatas otak. Maknanya kata tarbiyah ini bukan untuk otak akal atau akliyah, tapi juga untuk ruhiyah. Tapi harus meliputi watak dan akhlak. Gerakan Islam akan kehilangan wibawa, kredibiliti dan kerebekatan apabila para kader aktivisnya gagal menipati ciri-ciri ilmuwan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ilmu berakhlak mulia. Bukan sekadar berilmu tapi berakhlak mulia. Justru gerakan Islam tidak boleh gagal mendidik para kadernya dengan mujahadah melawan egois, angkuh, tamak dan tidak berdisiplin. At-taghyir nafsi, perubahan pendalaman diri, jiwa dan minda, otak dan watak adalah para syarat kebangkitan dan perubahan yang tidak dapat dikompromi. Pertama, mengikut Dr. Siddiq Fadil, pertama tarbiyah kita harus membentukkan tarbiyah ilmiah. Yang berilmu dulu. Jadi ayat ini penting. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengingatkan kita bahawa bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Dan saya nak kaitkan bahawa akhlak, baca, ilmu dengan juga al-qalam, teknologi kalam ini. Jadi kita akan tengok ada kaitan tadi nanti. Tarbiyah yang memberikan kefahaman yang utuh dan mendalam tentang serba-serbi agama Islam. Kedua, tarbiyah yang menjurus kepada character building, yakni pembinaan sasiah. Tarbiyah tidak cuma membina kefahaman tetapi membina watak ataupun akhlak. Ini tujuan Ramadan itu sendiri. Membina madrasah tarbiyah, membina watak yang ini akhirnya kita bertakwa. Inilah suatu yang terabai sistem pendidikan sedia ada dari awal hingga akhir, seperti tiada character building. Kita tengok anak muda sekarang, kadang-kadang orang tua pun, bagaimana mereka bercakap dalam social media, bagaimana maki hamun dalam Facebook, kita tengok macam tak ada karakter.
Tak ada akhlak. Tidak ada pembinaan watak tapi hanya membina otak. Kita sumbatkan dengan ilmu-ilmu, kadang-kadang dia lupa akhlaknya. Otak tanpa watak seolah-olah berpelajaran tetapi tidak berpendidikan. Hanya belajar tapi pendidikan. Sebab tu kita tukar daripada Kementerian Pelajaran ke Pendidikan untuk bagaimana kita mendidik umat. Kita bina watak tauhid yang bersepadu dan seimbang yang menghayati nilai-nilai al-fadail, sifat kebaikan, kemuliaan, nilai-nilai keutamaan, akhlaqiyatul doa, akhlak para pendakwah. Dalam Islam di antara orang awam dan ulama ada ukuran standard yang akhlak berbeza. Jangan bedakan dengan antara orang yang berilmu dengan orang awam tu akhlaknya berbeza. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tu berilmu, cara dia bercakap berlain dengan orang yang tidak berilmu, cakap yang berlain. Tapi yang malangnya orang berilmu cakap pun macam orang tidak berilmu. Itu kadang-kadang kita kecewa dalam institusi yang patut kita hormat tapi bercakap macam orang yang tak dihormati. Dalam Islam disebut akhlak ulama tidak sama dengan akhlak yang awam, orang awam, dan semestinya lebih tinggi. Dalam tradisi tasawuf disebut hasanatul abrar asyiatul muqarrabin. Suatu perkara itu baik untuk orang awam tetapi dipandang buruk untuk orang yang dekat dengan Allah SWT. Itu beza dia. Orang lagi dekat lagi akhlaknya baik. Standard yang sesuai dengan kedudukan sehingga kader-kader gerakan dakwah menjadi al-masdarul khair. Sumber kebaikan, bukan saja kebaikan untuk dirinya tetapi melempah kebaikan kepada orang di sekitarnya. Jadi orang yang baik ini bukan sekadar baik dirinya, tapi bila orang duduk dekat dia macam Rasulullah SAW, dia macam penjual minyak wangi. Dia dekat, walau dekat dengan dia itu kita juga berbau wangi. Jadi barangkali inilah yang dimaksud dengan inspiring personality, menginspirasi dan mengilhamkan orang lain agar menjadi baik. Jadi saya nak kaitkan bagaimana kita boleh guna komputer untuk membina hasanatul abrar siyayatul muqarrabin ini. Dan saya quote Dr. Siddiq Fadil ini, jati diri perjuangan dakwah dari blog Wadah Utara 2014 dan disebar kembali through Facebook Islam Islah Media 2020. Dan sini saya juga kesempatan mengambil tafsir Ibn Katsir surah Al-Qalam, surah ayat 1 hingga 5. Saya terus ke tafsir takut masa tak. Dan ini tafsir Ibn Katsir. Di sini agak menarik bila kita tengok surah Al-Alaq tadi, Allah SWT suruh Nabi Muhammad suruh membaca, Iqra. Di sini Allah menyuruh kalam uktub, menulis. Jadi membaca dan menulis. Tapi antaranya itu Al-Qalam. Ini yang saya macam berandaikan bahawa ini kemungkinan bila kita baca for this the present hadith that have been reported about the pen atau kalam, Ibn Hatim recorded from Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit, dan he said, my father called for me when he was dying, and he said to me, verily, I heard the messenger of Allah SWT, inna awal ma khalaqallah al-qalam. Ciptaan pertama yang ciptakan Allah adalah kalam. Ini hadis. Faqala lahu, berkata Allah SWT, berfirman Allah SWT, faqala lahu uktub, tulislah. Qala ya Rabb wa ma uktub, apa yang nak ditulis? Qala uktub al-qadar wa ma huwa ka inna ila al-abad. Dan di sini, verily the first of Allah has created was the pen. He said to it, write, uktub. The pen, al-qalam, oh my Lord, what shall I write? He said, write the decree and whatever will throughout eternity. This hadith has been recorded by Imam Ahmad to various route of transmission. Al-Tirmidzi also recorded it from the hadith Abu Dawud, At-Tirmidzi, and Al-Tirmidzi said about it as Hasan Sahih Farid. Jadi saya nak kaitkan di sini bahawa ciptaan pertama kalau ikut hadis ni adalah kalam, dan diperintahkan Allah SWT uktub. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW memerintahkan Rasulullah Iqra, bacalah. Tapi di ayat itu juga dikatakan allazi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Di sini juga Allah inna awal ma khalaqallahu al-qalam. Jadi kalam tu ada.
ada kaitannya. Ada kaitan ilmu manusia dengan dengan penyampaian membaca, menulis dan melihat ini. Bagi saya ini agak menarik. Bagi saya, kalau saya fahamkan bahawa kalau kita bayangkan, kalau kita boleh samakan Al-Qalam ini mungkin juga komputer. Tapi saya sebut mungkin sebab Allah Alam. Tapi ini ciptaan pertama Al-Qalam. Jadi hebat. Dan seterusnya saya kaitkan bahawa ini ICT component. Selalunya orang kaitkan bahawa ada hardware dan ada software. Tapi cipta hardware saja ini tak ada software, dia tak boleh operate. We need operating system. Dia macam Android, Mac OS, dulu DOS, itu Windows. Dia is a operating system. Dan siapa yang membina operating system ni ataupun membina hardware ini? Kita panggil peopleware, manusia. Dan peopleware yang paling penting adalah hardware, yakni qalbun salim. Dan saya nak kaitkan juga bahawa ada hadis Rasulullah SAW bersabda bahawa beware in the body, there is piece of flesh, if it is sound, the whole body is sound, and it is corrupt, the whole body corrupt, akan is the heart. Bahawa seketul daging itu, kalau ia baik, hasanah, kullu jasad hasanah, tetapi kalau seketul daging itu sayyiat, kullu jasad sayyiat. Dan yang dimaksudkan Rasulullah mengatakan yang dimaksudkan adalah hati, qalbun, qalbun. Dan ini bagi saya hardware, qalbun salim. Jadi di sini saya nak kaitkan dalam konsep komputer ini ada nama GIGO, garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Kenapa kita dalam bulan puasa ni, dalam bulan Ramadan ni, kita lebih baik, kita lebih tawaduk, kita kurang bergaduh, kurang mengumpat, kurang buat benda-benda mungkar lah. Tapi bila datang syawal dan seterusnya, kita nakal kembali, quote-unquote. Bagi saya ini konsep GIGO, garbage in, garbage out. Kita kontrol apa yang kita makan. Kita tak makan waktu siang. Kita hanya makan waktu berbuka nanti atau malam. Kita tak mengumpat. Kita nak bergaduh pun Rasulullah SAW bersabda bahawa kalau orang nak bergaduh, kata sungguhnya aku ni berpuasa. Itu nasihat. Jadi dan kita tak buat benda-benda mungkar. Kita nak mengumpat pun tak, kita takut puasa kita ni kosong jadinya. Jadi itu kita kontrol input kita. Kita banyakkan input-input ruhiyah. Input Quran, baca Quran, tadarus, kita tahajud, kita tarawih. Ini input Jadi saya nak tukarkan GIGO ni, garbage in, garbage out, kepada good in, good out. Bila kita enter benda-benda baik, hasanah, kita proses benda baik. Jadi outputnya, akhlaknya itu pun jadi baik. Masya Allah, bulan puasa ni, kalau bukan sekadar tabih ruhiyah, tapi juga kita kontrol makan, kita makan yang ni, badan kita sihat. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau even the western mengiktiraf bahawa kalau puasa itu, especially bulan puasa ini, menyebabkan darah tingginya rendah, diabetesnya pun turun, dan kita makin tenang. Stres kita tu, hormon stres tu pun kita turun. Itu saintifik ada dibuktikan. Alhamdulillah kita orang Islam dah memang kita diwajibkan berpuasa. Dan bulan Ramadan dan bulan-bulan lain disunatkan Isnin, Khamis dan sebagainya. Di sini saya kata kepribadian seorang dipengaruhi oleh dibentuk melalui apa yang lihat, dengar, makan dan belajar. Kalau kita makan banyak makan benda manis, diabetik. Banyak makan benda masin, darah tinggi. Banyak makan lemak, kolesterol. Jadi you are what you eat. Tapi kita kena, selain pada kita makan benda fizikal ini, kita juga kena tengok makan benda-benda ruhiyah. Yang ismail, tadarus, tarawih, tahajud, itu makanan ruhiyah. Selain kita baca buku, itu makanan akliyah. Jadi kita kena ada 3, akliyah, jasadiyah dan ruhiyah. Ini kadang-kadang kita pentingkan jasadiyah je. Nak buka puasa apa? Jadi kita risau, bazar Ramadan tak ada. Tapi sebenarnya itu konsep yang salah itu. Tapi di sini juga Allah mengingatkan surah Al-Araf ayat 179, dan sungguhnya kami isi neraka
typo di sini, Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati. Dengan Allah yang mulakan hati, tapi tidak mempergunakannya, typo, dan memahami ayat-ayat. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak mempergunakan. Kemudian mereka memiliki telinga, tapi tidak mendengarkannya. Ya Allah. Mereka seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang berlengah. Jadi kita jangan jadi macam haiwan ternak. Kita ini manusia. Kita tengok, ini saya nak tunjuk bahawa sekarang ni kita, ini social media, kita tengok social media sekarang ni, orang maki hamun, orang suka sensational, fitnah, sensasi, orang suka dengar sensasi lagi daripada fitnah, daripada orang dengar kuliah-kuliah. Dan Alhamdulillah sekarang ni dalam bulan Ramadan, masa PKP, ramailah kuliah-kuliah yang kita buat dalam social media, dan even tadarus pun kita buat through video conferencing. Alhamdulillah itu perkara yang baik. Inilah bagaimana kita menggunakan alat teknologi ini untuk kebaikan. Ini sebenarnya Prince William dia tak tunjuk macam tu, dia tunjuk sebenarnya 3 jari. Tapi bila orang nak tengok satu jari, orang tunjuk satu jari lah. Itu bagaimana orang buat fitnah. Kadang-kadang benda tu orang tak kata, tapi dia boleh buat fake account dalam Facebook. Dia buat dalam tu lagi satu Malaysia. Orang kata, oh dia yang kata. Lepas tu dia delete lah. Lepas tu ada fake account mengapi-apikan 3R ni. Race, royal dan juga religion. Jadi itu bahaya. Jadi orang salah guna komputer ataupun teknologi kalam. Kita kena guna perkara yang baik. Ini saya nak tunjuk bahawa orang makin kaya, the city getting rich from fake news. Dia kaya kerana fake news atau berita tidak benar, palsu. Dan ada yang dapat 1,800 euro sebulan kerana fake news. Ada yang dapat 1,500 euro sebulan. 1,800 hingga 1,500 euro. Jadi ada yang dapat 10,000 sebulan. Ini yang dia mengaku bahawa dia ni dia punya kerja adalah Facebook, prolific Facebook, focus on fake news. Dia buat kerja fake news, dia dapat 10,000 sebulan. Dia dapat duit daripada mana? Daripada AdSense, daripada Google Ad. Itu yang ni. Dan kalau yang common 5,000. Ini kadang-kadang kita kacau, kita guna teknologi kalam tapi benda fitnah. Sebab tu saya nak kaitkan tadi Al-Qalam, Iqra Al-Qalam dengan ayat seterusnya mengatakan kalau berbohong itu ditarik berubun. Itu punishment-nya. Ini kita lihat. Kalau bagaimana akibatnya kalau kita berbohong. Sebab tu fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Jadi orang suka dengar sensasi ni. Orang suka sensasi ni, kadang-kadang berita sensasi orang benar. Bahaya itu sensasi. Nipu, auta. Kita tengok bagaimana sekarang penduduk Malaysia dah 26 juta orang aktif social media. Dan penetration dia 81% daripada, mana 8 dari 10 orang itu guna social media. Ni mobile online almost 99%. Dan saya nak bawa konsep, kalau insyaAllah saya maksudkan kalau kita menggunakan social media ini benda yang baik. Yang ini kita gunakan pertama, kalau ikut Al-Farabi, kita gunakan untuk truth, kebenaran. Kita menegakkan kebenaran. Kedua, kita kena membudayakan, membina budaya ilmu. Ketiga, kita nak bagi happy. Ini kadang kita kena tengok kanal Facebook ni benar, fakta ataupun auta ataupun pembohong. Jadi kita kena bezakan. Dalam Facebook, social media ini adakah dia membudayakan budaya hiburan atau budaya ilmu? Sekarang banyak e-commerce. Itu saya rasa satu benda yang baik juga, mobile commerce. Dan ketiganya, kita ikut Farabi, kita kena untuk mencapai modern society ni, kita kena mencapai kebahagiaan, happiness. Bagi saya tambah kebahagiaan yang mengikut syariah. Kadang-kadang orang barat, dia minum arak pun dia bahagia. Itu salah. Bagi saya bahagia itu mengikut. Yang keempatnya mengamalkan good deeds, yakni amal soleh. Buatlah amal soleh dalam Facebook ni. Sebarkanlah hadis, sebarkanlah ayat, ceritalah dan bagi nasihat, bagilah kebenaran. Janganlah buat fitnah. Janganlah menipu orang. Janganlah scam. Kadang-kadang scam tu ramai.
Ramai yang buat fake account nak scam orang. Datuk pun dah kena. Macam-macam, pelbagai. Ini penutupnya. Di sini saya nak kaitkan bahawa dalam komputer ini, bahawa kita mulakan data communication, data, kita proses data become information. Information that has value, yang ada nilai, menjadi knowledge atau ilmu. Ilmu yang tertinggi itu adalah wisdom ataupun hikmah. Jadi muqarrabin ini adalah orang yang ada hikmah. Saya selalu katakan ini insan, naik sikit jadi muslim, jadi mukmin, dan akhirnya jadi muhsin, ihsan. Jadi di sini data workers, information workers, dan knowledge workers, akhirnya wisdom workers. Wisdom workers ni adalah orang yang muhsin. Tu kadang-kadang kita, orang muhsin ni dia dapat membaca, melihat perkara yang baik. Saya rasa dah panjang dah. Saya ingat cukup setakat ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang dhaif itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.